Ush, hari ni sesuatu yang besar berlaku guys. Korang nak tahu tak? Adam Cole dia super kick ahli dia sendiri, ahli UE sendiri, Undisputed Era. Apa nak jadi ni? Adakah ini perakhiran buat UE? Kita saksikan sebentar lagi. Nobody man enough to feel the pain, and you could be next. You better give respect, cause ain't nobody man enough to feel the pain. You could be next. You better give respect, cause ain't. Selamat kembali. Salam buat rakan-rakan semua. Salam Gusti Nusantara. Bersama aku Mas Man macam biasa di G3 Studio. Okay guys, video konten aku pada hari ini adalah panas-panas lagi. Sebab kita pagi tadi kita menyaksikan NXT Vengeance Day. So pada konten kali ini aku akan berkongsi kepada korang post show untuk NXT Vengeance Day, prediction untuk Elimination Chamber match nanti, untuk semua cards yang dah official, dan tambahan satu lagi 5 fact about Elimination Chamber yang korang mesti tahu. So sebelum kita pergi kepada Elimination Chamber, kita akan memberi ulasan ataupun kupasan apa yang terjadi hari ini pada NXT Vengeance Day. So aku nak tanya korang, pendapat korang macam mana NXT hari ini? Puas hati ke tidak? Ke ada rasa tak puas hati, kenapa jadi macam tu, kenapa jadi macam ni? So memang hari ini ramai di Twitter sekalipun semua tengah hashtag why Adam Cole, why, kenapa Adam Cole. So sebelum kita pergi kepada Adam Cole, kita start dengan opening match NXT Vengeance Day, iaitu untuk Dusty Rhodes Tag Team Women's Classic, iaitu pertama kali diadakan. Dan perlawanan ini di antara Dakota Kai dan Raquel Gonzalez lawan Ember Moon dan Shotzi Blackheart. So kita tahu pemenang adalah Kai and Gonzalez, iaitu memang prediction Mas Man sendiri pun memang Dakota Kai dengan Raquel Gonzalez akan menang Dusty Cup untuk Women's ini. Okey, apa selepas ini yang kita tahu, seperti yang diumum oleh WWE, pemenang Dusty Cup Women's ini memperoleh peluang untuk mencabar Women's Tag Team Championship. So kita akan tengok nanti blockbuster Nia Jax and Shayna Baszler lawan Dakota Kai dan Raquel Gonzalez as defending Dusty Cups Women Tag Team Classic. So match ni pun aku rasa memang akan gempak dan akan ada scene-scene yang best dan sebagainya. Okay, next kita pergi kepada NXT North American Champion Johnny Gargano lawan Kushida. Okay, yang ini pun prediction daripada Mas Man juga betul, iaitu Johnny Gargano retain NXT North American Champion. Permainan yang penuh teknikal, penuh dengan skill-skill yang hebat antara dua kompetitor ni, last kali berpihak kepada Johnny Gargano. So apa selepas ini buat Gargano? Kemungkinan Gargano akan cari Austin Theory yang diculik ataupun yang dipegang oleh Dexter Lumis. Why not NXT seterusnya sebelum WrestleMania nanti? NXT North American Champion antara Johnny Gargano lawan Dexter Lumis. Adakah match tersebut bakal memberikan kemenangan buat Lumis dan mendapat gelaran pertama sebagai NXT Superstar? Sama-sama kita nantikan nanti. Okey, lepas tu kita pergi kepada match number 3, iaitu Dusty Men's Tag Team Classic antara The Grizzle Young Veteran lawan MSK. MSK ni tag team yang tengah hype sekarang. So prediction ini pun
tetap diteka dengan betul oleh Masman, iaitu kemenangan buat MSK. So apa next buat MSK? Kemungkinan MSK akan cabar Danny Burch dan Oney Lorcan. Get ready to lose your title because MSK will rise for now. Okay, match nombor 4 adalah match Io Shirai defend her NXT Women's Champion lawan Toni Storm dan juga Mercedes Martinez. Okay, match ni prediction daripada Masman mengharapkan Toni menang, tetapi berlaku sebaliknya, iaitu Io Shirai masih retain NXT Women's Champion. Dalam banyak-banyak roster, siapakah kemungkinan akan mencabar Io Shirai nanti? Adakah Bianca Belair yang tidak memilih siapa lagi untuk dilawannya akan memilih Io di WrestleMania nanti ataupun di next NXT TakeOver? Kita tidak tahu lagi. So, kalau current women's roster di NXT sekarang yang nampak peluang cerah untuk lawan Io Shirai adalah Raquel Gonzalez. Kenapa aku cakap Raquel Gonzalez? Sebab dia sekarang adalah NXT Women's Powerhouse. So, kalau kita tengok match nanti antara Raquel dan juga Io Shirai, pasti akan match tersebut akan menjadi best dan power. Okay, untuk seterusnya kita ada main event kita, Finn Balor lawan Pete Dunne. Match ni kalau ada rating 10, aku bagi 9.8 kerana match ni memang dah lama aku tunggu. Pete Dunne lawan Finn Balor ni, macam yang aku kata video pada konten yang lepas, Dan tewas kepada Finn Balor. So Finn Balor retain, dan kemungkinan ini akan lead kepada storyline yang NXT Champion dikhabarkan akan dipertaruhkan di WrestleMania nanti. So siapa challenger yang terbaru buat Finn Balor? Semestinya bukan Adam Cole, bukan orang lain. Korang nak tahu siapa? Hanya ada seorang je contender sekarang, Karrion Kross. So Kross akan menunggu Finn Balor di WrestleMania andai kata Edge tidak memilih Finn Balor. So kalau ikut kita tengok perjalanan rumors dan khabar angin daripada prediction aku sendiri pun, Edge tidak akan memilih Balor untuk lawannya. Edge hanya ada one choice ataupun two choice, not three but two or one. Yang pastinya kita tengok sekarang Edge berminat untuk cabar WWE Championship. Mungkin akan ada last minute tukar, berminat kepada Universal. So sekarang kalau kita tengok storyline Edge adalah menjurus kepada WWE Championship. NXT Champion ni hanyalah untuk createkan storyline tu lagi suspend. So aku tak fikir Edge akan pilih untuk lawan Finn Balor untuk NXT Champion. Dan kita boleh lihat nanti Karrion Kross akan bertemu Finn Balor untuk NXT Championship. Yang bestnya ini, yang shocknya ini, yang mengejutkan orang ramai, ending kemenangan buat Finn Balor didatangi oleh Undisputed Era. So diorang semasa kejadian berlaku tu, diorang sekali atas gelanggang, ibarat macam untuk menunjukkan tanda kesatuan antara Finn, Kyle, Strong dan juga Adam Cole. Tapi malangnya di saat Finn mahu menunjukkan signature dia macam tu, dia di super kick oleh Adam Cole, menyebabkan Kyle O'Reilly yang sebelum ini sudah menampakkan
ada hubungan ataupun hubungan berkawan ataupun partner dengan Finn Balor, ataupun Kai ni sudah respect kepada Finn sebab dia 2 kali tewas kepada Finn. So aku nampak macam Kai terkejut dengan tindakan Adam Cole sebab mungkin tindakan ini tidak dirancang oleh Kai ataupun Strong pun shock, Kai pun shock, tetapi Strong tidak terkejut ketika Adam Cole super kick Finn Balor. Tetapi selepas Kai cuba mempersoalkan tindakan Adam Cole itu, Adam Cole pula super kick Kyle O'Reilly. Di sinilah menyebabkan Roderick Strong terkejut dengan tindakan Adam Cole yang sanggup super kick ahli Undisputed Era sendiri. So apakah ini semua? Ini semua adalah menunjukkan the end of Undisputed Era. Dia lari macam yang aku sangka, sebab aku pernah bagi tahu pada dalam penulisan aku dulu yang Undisputed Era ni akan tamat apabila masing-masing berpecah ke main roster, tetapi bukan dengan pengkhianatan ataupun pergaduhan dalam member macam ni, tetapi sebaliknya berlaku. Adam Cole yang betray dulu Kyle O'Reilly disebabkan Adam Cole nampak Kyle ini seperti ada sesuatu dengan Finn Balor. Mungkin Adam Cole jealous ataupun tidak suka dengan cara Kyle membuat hubungan dengan superstar lain. Kemungkinan ada juga Adam Cole kata kemungkinan jawatan leader of Undisputed Era akan di take over oleh Finn Balor. Lepas tu mungkin disebabkan berfikiran macam itu, Adam Cole mengambil tindakan super kick Kyle O'Reilly. So macam mana situasi ini ataupun sambungan storyline ini? Yang aku pasti kita akan ada match antara Kyle lawan Adam Cole di NXT TakeOver nanti. Sebab diorang ni dah pernah lawan dulu di Ring of Honor. So kalau WWE nak repeat diorang lawan sekali lagi di pentas WWE, aku sokong 100%. Jangan libatkan Finn dan Adam Cole lagi. Sekarang libatkan antara Kyle lawan Adam Cole. Bobby Fish, Roderick Strong, you just see it this match. Jangan masuk campur sebab ini urusan dua-dua itu adalah kawan kamu. Kamu tengok saja Bobby Fish dan Roderick Strong. Okay. So tambahan untuk post show untuk NXT Vengeance Day ni, kita ada news yang Eli Drake yang boleh dikatakan Impact Wrestling Pioneer sudah sah menyertai WWE, iaitu akan beraksi di main roster NXT menggunakan nama LA Knight. Tahniah buat Drake, pilihan yang bagus, kerana setelah bermacam-macam tomahan, orang cakap kat WWE tidak memberikan peluang yang sebaiknya kepada talent dan ramai suka menghasut ataupun memberi cadangan lebih baik ke AEW, itu adalah benda yang salah. Sebaliknya WWE di platform NXT banyak memberikan peluang kepada wrestler-wrestler yang berpengalaman di luar sana untuk menyertai menjadi sebahagian keluarga WWE. So Eli Drake ataupun LA Knight, good job, you choose the right destination. Semua orang atas dunia ni ataupun semua wrestler di atas dunia ni mengidam untuk bermain di WWE. Bukan seperti Kenny Omega, Young Bucks dan juga Cody Rhodes. Dia orang boleh sembang, dia cakap WWE ini, WWE itu, WWE macam ni dan macam itu. Tetapi di hati peminat lain ataupun di hati superstar lain, minat mereka untuk menyertai WWE adalah boleh dikatakan memang teruja.
Sebab WWE adalah the best promotion for now. Tak kira lah mereka tiga tu bergabung ke, AEW, Impact dan NJPW bersama ke macam mana pun, it's hard to compete with WWE yang sudah established ni. So congrats once again to LA Knight ataupun Eli Drake. Dan aku dapat news satu lagi. Taya adalah merupakan pasangan kepada John Morrison. Tanya Valkyrie ke based on cara kita baca. So Taya ni sudah dikatakan sign kontrak dengan WWE, iaitu juga dengan NXT. So tunggu masa saja untuk diumumkan secara rasmi menyertai WWE. Aku rasa inilah satu langkah yang bagus juga buat WWE untuk mendapatkan free agent macam pasangan ataupun awet John Morrison ni. Bagus, tindakan yang bagus. So Eli Drake, Tanya, welcome to the WWE family. Semoga NXT tidak mensiakan kedua-dua career superstar yang hebat ini. Okay, kita settle bab post show NXT Vengeance Day. So kita nak masuk topik apa pula kali ni? Sebelum kita pergi kepada prediction untuk Elimination Chamber, pay-per-view Elimination Chamber, kita pergi kepada 5 fact about Elimination Chamber yang korang mesti kena tahu sebagai peminat WWE. So kalau korang dah tahu, iya kan? Kalau yang tak tahu, hadam betul-betul. So kita akan ada 5 fact. Fact yang kelima. Okey, sebelum aku pergi kepada 1 hingga 5 fact ataupun 5 hingga 1 fact, kita baca dulu fakta-fakta yang korang mesti kena tahu pasal Elimination Chamber ni. Elimination Chamber ni sebenarnya guys, dibuat ataupun match pertama Elimination Chamber ni pada tahun 2002, iaitu match ini mempertaruhkan World Heavyweight Champion untuk menjadi rebutan buat superstar, dan match tersebut defending champion adalah Triple H. The winner of this match ataupun pemenang pertama julung kalinya Elimination Chamber adalah The Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Shawn menang World Heavyweight Champion dalam Elimination Chamber match. Okay, dan buat pengetahuan korang, sudah 26 kali Elimination Chamber berlangsung dalam WWE. So untuk yang akan datang 2 ni merupakan yang ke-27 dan yang ke-28 dalam sejarah WWE berlangsungnya Elimination Chamber ni. Lepas tu memandangkan tahun 2002 dibuat ataupun first Elimination Chamber, sampai sekarang sudah 19 tahun hayat umur Elimination Chamber match ni. Okay, so kita pergi kepada 5 fact kita. Fact number 5 adalah pada tahun 2006 buat pertama kali Elimination Chamber berbentuk Extreme, iaitu Elimination Chamber berlaku di pay-per-view eksklusif buat ECW, iaitu ECW December to Dismember, yang ketika itu Big Show as ECW World Champion, dan para superstar di antaranya yang beraksi dalam Extreme Elimination Chamber ini adalah Sabu, CM Punk, Rob Van Dam dan juga Bobby Lashley. Pemenang adalah Bobby Lashley. Mengapa unik isi untuk 2006 ini? Disebabkan uniknya setiap chamber tersebut ada alat ataupun senjata yang akan diberikan khas buat setiap seorang dalam chamber tersebut. Ada meja, ada
tanduk kerbau tu yang besi tu, ada kerusi dan sebagainya. So sebab itulah dipanggil Extreme Elimination Chamber. Adakah korang nak tengok lagi Extreme Elimination Chamber ni akan berlaku? Aku pun lama dah menunggu sebenarnya. Dan aku rasa eloklah tahun hadapan untuk Extreme Rules Pay-Per-View, buatlah, kembalikan balik nostalgia Extreme Elimination Chamber di Extreme Rules Pay-Per-View. Itu adalah lebih baik. Kadang-kadang kita buat benda yang dah lama tak buat ni syok juga. Macam tu. Okey, fact nombor 4. Pada tahun 2018 adalah Elimination Chamber buat pertama kali 7 superstar yang compete. Biasa 6. Dan permainan akan bermula dengan 2 orang wrestler. Tetapi pada 2018 start dengan triple threat, 7 orang dalam chamber tersebut. Dan hanya tahun tersebut sahaja, iaitu tahun 2018, berlaku kejadian seperti itu. Okey, fact nombor 3. Pemenang wanita pertama dalam Elimination Chamber adalah Alexa Bliss. Seperti yang kita tahu, pada tahun 2002, Shawn Michaels adalah pemenang lelaki yang pertama. So, untuk wanita, pemenang pertama dalam Elimination Chamber adalah Alexa Bliss. Okey, kita pergi kepada fact nombor 2. Fact nombor 2 ni, kalau korang nak tahu, pada tahun 2016 Elimination Chamber tidak diadakan pada tahun tersebut. Mengapa? Kerana WWE sedang merubah logistik. Kerana arena yang disewa ataupun yang dibuat tidak support structure Elimination Chamber tersebut. So, dengan penambahan ataupun penambahan yang buat lagi elok structure dan sebagainya, akhirnya 2017 Elimination Chamber kembali. Okey. Dan fact nombor 1 yang korang mesti kena tahu, siapakah King of Chamber? Kalau korang nak tahu, cuba teka, siapakah King of Chamber? Tidak lain tidak bukan The Game, Triple H. Iaitu Triple H menang 4 daripada 6 penampilan di Elimination Chamber. Kalau korang nak tahu, dia hanya tewas 2 kali di Elimination Chamber, iaitu pada Elimination Chamber 2002 dan juga 2010 sahaja dia tewas. Yang lain dia participate, dia menang. So, Triple H layak kita panggil King of EC ataupun King of Elimination Chamber for now. Mungkin akan ada orang lain akan cabar rekod tersebut, kita tak pasti lagi. Akan datang mungkin ada kot orang akan pecahkan. Tetapi for now, the current record, Triple H adalah King of Chamber. Okay, selesai 5 fact yang korang mesti kena tahu pasal Elimination Chamber. So, seterusnya kita akan pergi sedikit prediction untuk Elimination Chamber card pada tahun ini. Okay guys, di antara cards yang ada di Elimination Chamber adalah yang kita tahu, Drew McIntyre akan defend WWE Champion dia lawan AJ Styles, Jeff Hardy, Randy Orton, Sheamus dan The Miz. So, match ini aku predict AJ Styles is the new WWE Champion. Okay, untuk match ni aku jangka dia akan jadi second match untuk pay-per-view Elimination Chamber nanti. Tetapi prediction aku tetap AJ Styles, macam yang aku expect pada video yang lepas. Next, kita akan ada Asuka defend Raw Women's Champion lawan Lacey Evans. Prediction aku tidak lain tidak bukan kemenangan buat Lacey Evans. Jika berlaku nanti
dia akan menjadi match lawan Charlotte Flair untuk Raw Women's Champion di WrestleMania. Kalau Asuka menang, aku tak tahu lagi jalan cerita macam mana dan siapa Asuka akan lawan. Kalau Lacey menang, dah tentunya Charlotte Flair akan cabar Lacey untuk Raw Women's Champion. Okay, next match kita ada Bobby Lashley defend United States Champion lawan Riddle, lawan juga Keith Lee. Match ni aku pick Bobby Lashley retain United States Champion, dan akan ada showdown antara one on one dengan Keith Lee, bukan dengan Riddle. Sebab aku dengar cerita yang apa korang wish mungkin akan terjadi, iaitu WWE dalam proses untuk membuat match besar buat Riddle. Korang tahu tak nak lawan siapa Riddle ni di WrestleMania nanti? Dia akan lawan Goldberg. Dah banyak rumours dan diorang pun dah pernah berbalas tweet. Adakah di WrestleMania nanti akan betul-betul terjadi? Kalau betul terjadi, kemungkinan Keith Lee yang akan lawan Lashley untuk United States Champion di WrestleMania. So untuk prediction ini, aku stick dengan apa yang aku cakap tadi. Bobby Lashley retain United States Champion. Kita kasih gempak sikit di Mania, iaitu Keith Lee menang United States Champion lawan Bobby Lashley. Okay, lepas tu kita ada match yang dah official juga, iaitu 6-man Elimination Chamber. The winner of that match will receive championship match in the same night lawan Roman untuk Universal Champion. So match ini aku predict, pihak Masman predict Daniel Bryan will win and will face later Roman Reigns for Universal Champion. Mengapa aku pick Bryan? Sebab aku dah cakap pada video sebelum ini adalah momen-momen ataupun detik-detik terakhir buat Daniel Bryan sebelum dia retired. Kalau tak nak bagi Daniel di Mania nanti, bagilah Daniel lawan Roman untuk pay-per-view Elimination Chamber ni. Okay, for the last mungkin main event, kita akan ada Roman lawan Daniel Bryan. Aku pick Roman Reigns to retain Universal Champion. So apa yang dah di official di Elimination Chamber ni, kita boleh tengok. Aku akan berikan adalah AJ dan Lacey Evans akan bergelar new champion. Roman dan Bobby Lashley still United States Champion dan Universal Champion. Dua orang tu tak akan kehilangan gelaran. Drew dan Asuka yang akan kehilangan. Okay, itu saja prediction aku untuk Elimination Chamber nanti. So kita akan ada SS3 dan SS4. Macam biasa aku cakap, aku remind sekali lagi, SS adalah slot ringkas untuk aku review weekly show Raw, Impact Wrestling, NXT, AEW dan Friday Night Smackdown. So kita akan ada 2 slot SS setiap minggu. Dah settle 1 dan 2. Minggu ini adalah 3 dan 4. Dan slot hari ini adalah siri 6 ya. Aku tak bagi tahu tadi. Ini adalah siri yang ke-6 yang dicakap, yang disembangkan oleh bro topeng korang ni. So selesai sudah konten video bro topeng hari ini. Apa yang korang tak puas hati ke pasal NXT Wednesday, jangan risau. Next Wednesday kita akan tahu apa perkembangan tentang Adam Cole dan sebagainya. Okay, sebelum aku berundur diri dulu, aku mohon maaf kalau ada salah silap dan sebagainya. Supportlah bro topeng korang ni selamanya dengan follow ataupun subscribe G3 Studio by Masman. Tekan button notification dan like video-video abang korang ni. Lepas tu kau jangan lupa follow FB page Gila-Gila Gusti. Dan
Jangan lepaskan walaupun satu video ataupun konten dari Bro Topeng ni. Okay guys, selamat petang dan kita jumpa lagi di next content SS3. Goodbye. Salam Nusantara Wrestling.